Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi. Okey, untuk video kali ini mana kita tentang Foundation of Technical Analysis. Iaitu foundation ni adalah satu benda basic, tapi kalau kita tak kukuhkan basic ni, kita nak ke tempat lain pun agak susah. So kita kena kukuhkan. Macam biasa, sediakan nota dan juga pad, catat benda-benda penting. Sebab ramai trader yang nak terus pergi, nak belajar chart pattern lah, candlestick pattern lah, indicator lah, tapi foundation ni tak kukuh. So anda kena kukuhkan dulu foundation. Kita belajar dulu sejarah technical analysis. Technical analysis ni bermula pada 100 tahun dulu. Okey, itu dimulakan oleh Joseph de la Vega yang menganalisis pasaran Belanda pada abad yang ke-17, iaitu di barat lah. Okey, ini gambar Joseph de la Vega. Di Asia pula diasaskan oleh Munihisa Homa pada abad yang ke-18. Okey, ini gambar Munihisa Homa. Munihisa Homa merupakan father of candlestick chart. Beliau yang mengkaji pasaran Jepun yang mana terbentuknya candlestick pattern. Bila orang tanya candlestick pattern macam mana berlaku, adalah daripada Munihisa Homa. Okey, ini sejarah teknikal analisa. Di barat ada, di Asia pun ada. Okey, apa itu teknikal analisa? Okey, teknikal analisa ni adalah kita mengkaji pergerakan saham berdasarkan harga saham dan juga jumlah dagangan, iaitu dipanggil price and volume dengan menggunakan chart. Chart ni yang ada candlestick lah, nanti orang pakai bar chart lah, line chart, nanti Mat tunjukkan jenis-jenis chart tu. Ini yang penting kita kena faham apa itu teknikal analisa. Okey, ini yang kita nampak selalu kalau kita dah jadi trader. Okay. So teknikal analisa ni menjangkakan pergerakan harga dan trend sesuatu konten itu. Yang kedua pula menentukan masa yang sesuai untuk jual beli saham tersebut. Okey, itu yang kita kena faham apa itu teknikal analisa. Seterusnya, sejarah candlestick sendiri. Tadi sejarah teknikal analisa, ini sejarah candlestick. Sebab apa kita banyak pakai candlestick? Candlestick ini telah wujud pada abad ke-17 di Jepun dan abad ke-19 di Amerika. Permulaannya apabila Jepun adanya pedagang beras sekitar tahun 1654 diikuti emas, perak, minyak dan biji timah. Yang mana yang dilihat oleh Munihisa Homa ini. Okey. Beliau ingin mengesan emosi pemain pasaran dan ia merupakan asas. Okay? Dia nak tahu emosi dan juga minat pedagang dalam pasaran waktu itu. Okay? Kerana kerja beliau sangat dihormati dan dinaikkan pangkat sebagai samurai. Itu je kerja dia waktu itu. Okay? Munihisa Homa ni nak memahami tentang supply and demand serta emosi pemain dalam peranan penetapan harga tu. Sebab tu dalam trade ni kita banyak bermain dengan emosi. Dan juga kita akan selalu dengan supply and demand. Sebab apa harga tu naik, sebab apa harga tu turun. Okay. Ini sejarah candlestick yang kita perlu faham. Okay. Seterusnya, kenapa candlestick ni paling penting? Okay. Yang pertama, ia adalah fleksibel. Maksudnya boleh digabungkan dengan teknikal analisa yang lain atau indikator seperti moving average ke. Itu faham. Fleksibel candlestick ni. Seterusnya, ia dianggap sebagai satu cara untuk tengok apa yang sedang berlaku di dalam pasaran tersebut. Apa yang tengah berlaku. Okay. Seterusnya, ia juga boleh membantu kita untuk memahami perubahan psikologi tingkah laku manusia seperti tamak ke, takut ke dan harapan yang mengguru tinggi. Ini semua anda akan lalui nanti. Anda akan rasa, tamak, aku nak lagi. Nanti anda akan rasa takutnya nak masuk. Okay. Dan satu lagi, dah jatuh nanti, boleh ni, tahan sikit lagi. Sepatutnya dah jatuh bawah support. Boleh naik balik ni. Sama saja. Anda akan rasai nanti. Okay? Tiga sifat ni, tamak, takut dan mengharap. Hook analisa orang panggil. Sebab tak ada benda tu, tapi kita yang buat jadi ada. Okay? Seterusnya, candlestick. Kita kena faham macam mana pembentukan candlestick tu. Candlestick tu dia ada empat ni saja. Low, open, high, close. Kita boleh panggil sebagai OHLC. Okey? Tu. Open, high, low, close. OHLC. Open, harga buka.
high harga paling tinggi pada hari tersebut, low harga paling rendah pada hari tersebut, close harga yang ditutup pada hari tersebut. OHLC. Okey. Bullish. Okey, bullish candle ni adalah candle yang warna hijau atau putih. Ada setengah platform dia pakai hijau, ada setengah platform dia pakai putih, tak ada masalah, sama je. Okey, bullish candle ni adalah menggambarkan pergerakan harga yang cenderung untuk naik. Buyer push harga, buyer nak harga tu naik lagi. Itu dipanggil sebagai bullish candle. Sebab apa? Open dia lagi rendah daripada close. Maksudnya bila dia close adalah di atas pada open. Itu menjadikan bullish candle. Bullish candle warna hijau atau putih. Ingat balik Maksudnya O lebih rendah daripada C. C itu close. Kalau orang yang jadi matematik dia suka baca tu. Nak faham bullish candle, C ni mesti lebih tinggi daripada O. Macam tu. Maksud kat sini close dia mesti tinggi daripada open. Macam tu je. Okay. Untuk bearish candle, nama dia bearish candle, iaitu warna merah atau hitam, menggambarkan pergerakan harga yang cenderung untuk turun, jatuh. Itu seller push harga. Seller tak nak bagi benda tu naik, dia push untuk jatuh. Okay. Ini pula kita kena faham, iaitu open adalah di atas close. Maksudnya open lagi tinggi daripada close. Kalau untuk bullish tadi, close di atas open, maksud close lagi tinggi pada open. Beza dua tu. Kena faham? Catat tu, penting-penting tu. Okay. Seterusnya, perbezaan size body. Orang tanya, shadow lah, apalah kan. Badan panjang merujuk kepada strong buying atau selling pressure. Itu kena faham. Kena tulis ni. Badan yang panjang merujuk kepada strong buying atau selling pressure. Jika ada candle yang close di atas open dengan badan yang panjang, ia bermaksud bawah pembeli lebih kuat dan mereka akan mengambil alih kawalan pasaran dalam masa tersebut. Itu yang perbezaan body, size body ni. Okay? Jika candle bearish yang mana open di atas close dengan badan yang panjang, ia bermaksud selling pressure, mengawal pasaran dalam masa tersebut. Okay? Itu perbezaannya. Contoh, badan yang pendek dan kecil pula menunjukkan sedikit aktiviti membeli atau menjual. Okay? Shadow pula memberikan kita info penting tentang pasaran saham. Kita boleh kenali sedikit sebanyak tentang pasaran saham dari segi shadow, iaitu apa shadow menandakan tinggi sesi dagangan, lower shadow menandakan rendah sesi dagangan. Ini perbezaan dengan size body ya. Okay, seterusnya contoh-contoh candlestick yang kita akan jumpa nanti seperti inilah. Long lower shadow, long upper shadow, hammer, shooting star, harami, spine top, doji, dragonfly doji, Greystone doji, engulfing. Engulfing ni pula ada dua, bullish, bearish. Okay, itu kita akan belajar di next video. Okay, jenis-jenis chart pula. Okay, dah faham tentang perbezaan size body tadi, macam mana candlestick itu terbentuk. Okay, seterusnya kita kena tahu jenis-jenis chart. Dia ada 3 jenis chart yang biasa trader pakai. Yang pertama dipanggil sebagai line chart, yang kedua dipanggil sebagai bar chart, yang paling famous trader pakai adalah candlestick chart. Macam Mas ni pun banyak pakai candlestick chart, baru kita nampak jauh tu panjang mana body dia, panjang mana shadow dia. Okay, tapi ada juga yang pakai line chart, ada juga yang pakai bar chart. Tak ada masalah, ikut pemahaman anda. Okay, dan ada 2 jenis lagi chart, tapi tak berapa familiar, tapi ini banyak cerita saja. Okay, iaitu point and figure chart. Man tengok saja, man tak pernah guna benda ni. Okay, yang kedua adalah market profile chart. Yang ni pun man tak familiar macam mana market profile chart ni. Okay, just ini untuk pengenalan jenis-jenis chart. Okay, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.